Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Salam Aidilfitri. Kita masih lagi merayakan Hari Raya Aidilfitri dalam norma baru, dalam bentuk PKP. Ya. Alhamdulillah, saya mengharapkan semua sidang penonton sehat ya, walafiat fizikal dan mental ya. Lebih-lebih lagi bila kita terbaca dalam perkembangan semasa ya, bertambah kes-kes positif COVID-19 ya, dan dengar-dengar Selangor akan full lockdown dalam masa yang terdekat. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini dalam satu siaran yang dinamakan Kisah 9 Suku Malam, iaitu kisah suka duka pusaka dan perancangan pewarisan. Ya, tolong like dan share ya, supaya kisah ni dapat dikongsikan dengan seramai mungkin umat Islam di luar sana. Sekali lagi pada malam ini bersama saya Zulhazmi Ilyas alias Jurutera Pusaka ya. Pada malam ni saya akan berkongsi tapi pada malam ni ada sedikit kelainan ya pada sesi pada kali ini, di mana saya akan kongsikan satu khutbah Jumaat yang pernah disiarkan di seluruh masjid-masjid negeri Selangor pada 25 Oktober tahun 2019, di mana khutbah Jumaat itu bertajuk merancang harta pusaka, mengukuh silaturahim. Ya, menarik tajuk tu. Sebab apa? Ada dua kaitan ni di sini, maknanya apakah kaitan antara perancangan harta pusaka ni dengan silaturahim? Ya, seolah-olah ibarat irama dan lagu yang tak boleh dipisahkan. Jadi yang tu saya akan kongsikan pada malam ni ya. Okey. Saya bacakan perenggan pertama khutbah Jumaat tersebut untuk pengetahuan bersama. Okey. Setengah masyarakat menganggap pengurusan harta pusaka hanya boleh diselesaikan melalui pembahagian secara faraid sahaja. Dengar tu. Ya. Sikap ini boleh dikatakan antara penyebab berlakunya kelewatan pembahagian harta pusaka bagi seseorang si mati. Khutbah Jumaat ni dah menyatakan. Mengatakan apa? Ramai masyarakat kita salah faham. Ya, ramai masyarakat kita menganggap bahawa apabila harta pusaka, solusinya adalah faraid. Itu anggapan yang salah, ya. Sebab saya tambah satu lagi fakta ya. Menurut kajian daripada Profesor Madya Izani Yaakob ya, Dekan Fakulti Pengajian Islam Contemporary ITM Shah Alam ya, hasil kajian beliau pada tahun 2017 mengatakan bahawa hanya 1% sahaja umat Islam yang benar-benar faham dan menghargai tanggungjawab faraid. Fakta itu menunjukkan apa? Ya, sebab saya engineer kan, saya selalu bercakap berdasarkan fakta ya. Menunjukkan bahawa memang majoriti umat Islam kita masih lagi salah faham tentang faraid. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada malam ni berdasarkan kepada khutbah Jumaat ni ya. Saya ada dua kisah. Dua-dua kisah ni adalah kisah urus pusaka ya. Seperti kebiasaan apabila pihak mai pusaka mengendalikan kes-kes urus pusaka, kita akan mulakan dengan sesi muafakat waris. Okey, ada dua sesi muafakat waris. Muafakat waris yang pertama, kematian berlaku 12 tahun yang lalu. Agak lama ya. Jadi kita pun berjumpa dengan semua waris-waris. Dan dalam sesi muafakat waris tu, semua waris yang hadir asyik membincangkan, mengutarakan tentang hak mereka. Berapa hak mereka, berapa hak abang sulung ya. Kan, langsung tak ada bercerita tentang hak arwah. Pertama. Yang kedua, rupa-rupanya arwah pernah ada berkahwin isteri yang kedua. Maknanya di kalangan waris-waris ni merupakan ibu tiri dan juga anak-anak tiri. Jadi satu perbincangan yang panjang berkenaan dengan hak, berkenaan dua keping tanah dan juga
rumah sewa, ya. Di mana akhirnya mereka bertanya, bagaimana bahagian ibu tiri dan anak tiri tu? Nampak gayanya bahagian kita orang makin kurang lah. Ya, tu satu. Okey, sesi kaunseling yang kedua, baru saja arwah baru saja meninggal 2 minggu semasa pihak kami datang untuk sesi kaunseling muafakat, ya. Dan sebelum meninggal, arwah memang dah buat perancangan yang baik, yang bagus, iaitu melalui hibah, di mana telah membuat pembahagian harta-harta beliau kepada waris-waris, iaitu anak-anak dan juga isteri. Ya, jadi apabila pihak kami datang membuat sesi muafakat waris, semua waris-waris muafakat mengatakan kami semua bersetuju dan muafakat untuk melaksanakan semua hasrat arwah seperti mana yang terkandung dalam dokumen hibah. Termasuk 2 minggu sebelum arwah meninggal, arwah ada membeli sebuah CRV cash. Ya, jadi CRV itu tak sempatlah nak dimasukkan ke dalam dokumen hibah. Walau bagaimanapun waris-waris semua telah muafakat mengatakan bahawa anak-anak melepaskan hak atas kereta CRV tersebut dan memberikan keseluruhan kereta tersebut kepada ibunya supaya ibunya mudah pergi ke surau, masjid dan sebagainya. Nampak? Dua situasi yang berbeza, ya. Satu, kematian yang masih baru dan telah membuat perancangan pewarisan yang lengkap, ya. Yang satu lagi, satu kematian yang lama, 12 tahun, waris-waris sendiri berbalah, ya, bercerita tentang hak masing-masing dan risau dengan hak ibu tiri dan waris-waris tiri mereka. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Dalam urus pusaka, kalau faham, kalau ada ilmu, kalau merujuk kepada pihak yang pakar, ya, masalah pembahagian harta pusaka ni boleh diselesaikan dengan baik. Ya, kena ingat, selama ni rupanya masyarakat yang bercerita tentang pembahagian ibu 1/6, ibu 1/6, isteri 1/4, ya, anak lelaki 2 bahagian berbanding anak perempuan 1. Itu sebenarnya apa, tuan-tuan? Itu adalah pembahagian ikut kadar faraid. Apabila kita memperkatakan berkenaan dengan hukum faraid, dia ada 4 elemen. Saya dah ulang beberapa kali benda ni. Yang pertama apa? Melepaskan hak dengan redha. Yang kedua, melepaskan hak dengan tebusan. Yang ketiga, setuju bahagi ikut kadar yang dipersetujui. Yang keempat, ikut pembahagian kadar faraid. Yang ketiga-tiga elemen ni disebut at-taharuj ataupun muafakat waris, ya. Jadi dalam kes yang kedua, kaunseling keluarga, muafakat keluarga tu yang di mana arwah telah menyediakan dokumen, adakah pembahagiannya mengikut kadar faraid? Tak, kan? Tetapi pembahagian harta pusaka arwah mengikut satu kadar yang dipersetujui oleh waris-waris ataupun muafakat waris ataupun bahasa Arab dia at-taharuj. Ya, okey. Jadi itu yang dapat saya kongsikan pada sesi malam ni. Jadi satu kesimpulan dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada sesi pada malam ni. Okey, yang pertama, ya. Bukan faraid sahaja satu-satunya kaedah dalam pembahagian harta pusaka. Ya, ada kaedah lain. Yang tu kita kena sama-sama belajar. Ya, kena dapatkan khidmat nasihat daripada pakar, contohnya daripada mai pusaka. Ya, apabila pihak mai pusaka mengendalikan kes urus pusaka, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 2-in-1 solution. Yang pertama apa? Kes urus pusaka selesai. Yang kedua, hubungan kekeluargaan di kalangan waris akan bertambah baik. InsyaAllah. Itu dua-dua. Ya, solusi yang kita boleh sediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Malam ni adalah bahagian pertama, ya, khutbah Jumaat, dan bahagian pertama iaitu urus pusaka. Saya akan bersiaran lagi di masa yang akan datang untuk bahagian kedua, iaitu bahagian apa? Perancangan pewarisan.
di dalam khutbah Jumaat ni menerangkan, menasihatkan semua umat Islam tentang perlunya membuat perancangan pewarisan semasa masih lagi hidup. Ada 4 kebaikan yang akan diterima oleh seluruh umat Islam jika membuat perancangan pewarisan semasa hidup. Yang itu saya akan kongsikan di bahagian 2 dalam siri yang akan datang. Besok kisah 9 suku malam akan bersiaran lagi bersama dengan perunding yang lain dan kisah yang lain. Dan pada hari Selasa minggu hadapan pada waktu yang sama akan bersiaran dengan salah seorang ahli tim jurutera pusaka, iaitu Cik Maisyarah Zamri dengan kisahnya yang bertajuk Hibah Pemudah Muafakat. Ya. Sehingga bertemu lagi di lain siaran, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please like dan share. Terima kasih.